Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So ini dia sahabat semua, berita yang sangat mengejutkan. Ya, apabila hari ini di negara kita sendiri lebay-lebay, walaun-walauntit, ustad-ustad, ulama-ulama daripada Patipas, ya, seringkali menyerang pribadi Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, ada yang mengatakan kononnya pemimpin liberal, kononnya Islam terancam, Melayu terancam di bawah pentadbiran Perdana Menteri kita, sahabat-sahabat semua. Tetapi hakikatnya itu hanyalah omong kosong ya daripada pihak pembangkang, terutamanya Patipas. Kenapa saya katakan seperti itu, sahabat-sahabat semua? Semakin mereka ya cuba membina persepsi buruk kepada Perdana Menteri kita, tetapi dunia luar, dunia pemimpin-pemimpin Islam, negara-negara Islam di luar sana telah memberikan pengiktirafan yang begitu tinggi buat Perdana Menteri kita. Kalau sebelum ini berada pada tahap ranking 22 sebagai seorang pemimpin Muslim yang berpengaruh di dunia, kini sahabat semua, kedudukan itu meningkat kepada kedudukan 11 pemimpin Muslim yang paling berpengaruh di dalam dunia ini. Jadi tahniah kita ucapkan kepada Perdana Menteri kita ya dengan pengiktirafan yang begitu luar biasa ini. Jadi saya ingin membacakan kenyataan media ini sahabat semua. Anwar dari nombor 22 naik ke tingkat 11 sebagai pemimpin Muslim berpengaruh di dunia ini. Soalnya kenapa pemimpin-pemimpin dunia Islam memberikan pengiktirafan sebegitu dengan Perdana Menteri kita? Itu yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Kalau kita lihat kenyataan media ini, bahwa Datuk Seri Anwar Ibrahim menduduki tangga ke-11, naik daripada nomor 22 bagi kategori pemimpin dan ahli politik Muslim paling berpengaruh di dunia. Rekod Perdana Menteri terkandung dalam senarai The Muslim 500, The World 500 Most Influential Muslim 2024. Pada tahun 2022, Anwar berada di kedudukan 22 dalam kategori yang sama. Dan individu dipilih berdasarkan berbagai bidang termasuklah budaya, pemikiran, keuangan, dan politik, serta melakukan perubahan yang besar, memberi impak kepada dunia Islam atau penganutnya. Malaysia di bawah pentadbiran Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim menyaksikan beberapa pencapaian yang diiktiraf oleh dunia. Antaranya kedudukan dalam Indeks Persepsi Rasuah CPI tahun 2023 naik sebanyak 4 tangga, yaitu daripada 61 ke 57 daripada 180 negara yang dinilai. Jadi naik maksudnya itu sahabat semua, dia maksudnya semakin baik ya. Kalau sebelum ini 61, sekarang ini 57. Jadi 57 kedudukan negara kalau kosong ataupun satu itu kedudukan yang paling baik ya, maksudnya kurang rasuah. Sekarang ini daripada tahun Perikatan Nasional ya 2 tahun memerintah naik sekarang ini mulai menunjukkan ranking ya yang begitu baik sekali. Jadi peningkatan skor itu susulan siasatan tangkapan serta sabitan kes-kes berprofil tinggi ISPRM sepanjang tempoh 2 tahun yang lalu. Dalam masa yang sama, Malaysia disenaraikan di kedudukan kelima daripada 10 negara paling gembira di dunia. Paling gembira sahabat semua. Tapi yang tidak gembira itu pihak pembangkang, terutamanya ya PAS dan Bersatu. Saya berterupa mereka, walon-walon mereka seringkali sahabat-sahabat semua memprovokasi, membuat tuduhan, menyebarkan berita palsu dan sebagainya. Jadi laporan tahun keempat projek Minda Global Mental State of the World berdasarkan 47 aspek kesihatan mental dalam 6 kategori, yaitu emosi dan pandangan, diri, sosial, pemacu dan motivasi, sambungan minda badan, kognisi, kebeli sesuai serta daya tahan. Rata-rata mengkagumi pencapaian Perdana Menteri kita di tangga ke-11, seorang pemimpin Muslim yang paling berpengaruh di dalam dunia. Dalam masa yang sama, rakyat mengalung-alungkan beliau untuk terus memimpin Malaysia. Terbaik antara kata-kata warga maya ataupun rakyat Malaysia memberikan ucapan kepada Perdana Menteri. Katanya, terbaik Perdana Menteri, Anwar diiktiraf dunia. Hebat PMX kita, semoga percaya mendapat tempat pertama di dunia. Amin, katanya. Dan seorang lagi berkata, moga Allah katanya memberikan kesihatan berpanjangan
dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Ya, yang ketiga katanya kita rakyat Malaysia apabila berdoa jangan lupa sisipkan doa kemajuan ekonomi negara kita tercapai dan terpelihara dan menguatkan lagi usaha Perdana Menteri kita. Demikian antara komentar warga maya. Sebenarnya banyak lagi tapi kita baca 3 ini saja sahabat-sahabat semua. Jadi terbaik sahabat semua, ini antara pengiktirafan yang begitu menggembirakan ya buat negara kita. Apatah lagi pemimpin nombor 1 negara kita Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat pengiktirafan yang begitu tinggi sahabat-sahabat semua. Tahniah kita ucapkan kepada Perdana Menteri. Jadi kita tahu mungkin walaun-walauntit, lebay-lebay, PAS dan Bersatu akan masuk gua, akan meroyan lagi ya dengan perkara yang diumumkan ini sahabat-sahabat semua. Jadi kenapa ya kita berfikir kenapa harus ya walaun-walauntit ini berhenti untuk memperlekeh, untuk mengeji Perdana Menteri kita. Adakah mereka mahukan Perdana Menteri kita ini tumbang? Adakah Perdana Menteri kita ini jatuh? Kerajaan kita jatuh? Ekonomi kita disabotas dan sebagainya? Adakah itu sebenar tujuan mereka mengeji dan juga memprovokasi Perdana Menteri kita? Jadi hari ini sahabat semua, sekali lagi ini antara perkara yang saya ingin kongsikan bersama dengan anda. Mengapa walaun perlu berhenti mengeji Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan hari ini. Jadi mari kita baca kenyataan ini. Tidak berkesudahan pembangkang terutamanya penyokong PAS atau mesra dipanggil sebagai walaun memperlekehkan kerajaan Madani malah mengeji Perdana Menteri. Padahal dalam penegasan memerangi genosid dilakukan Israel terhadap rakyat Palestin, Presiden PAS Hadi Awang semasa menjadi duta khas ke Timur Tengah pun tidak serlantang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam sidang media bersama Chancellor Jerman Olaf Scholz di Berlin baru-baru ini, Perdana Menteri membidas kegagalan negara-negara barat untuk bertindak terhadap kekejaman Israel di Gaza. Pemimpin Muslim ke-11 berpengaruh di dunia itu menegaskan, mengkritik sikap selektif mereka terhadap kekejaman di Palestin yang telah berlarutan 7 dekad yang lalu. Jadi tidak heranlah pendirian Teguh Anwar memperjuangkan keadilan Palestin meraih sokongan individu berpengaruh di dalam berbagai bidang di seluruh dunia. Di Malaysia, ahli akademik dan agamawan juga memuji kelantangan Perdana Menteri kita untuk mempertahankan hak rakyat Palestin di hadapan pemimpin Barat. Dan Rektor Kolej Universiti Islam Perlis, Profesor Dr. Muhammad Rozaimi Ramli berkata, kredit patut diberikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim walaupun berbeza politik kepartian. Sehingga hari ini bacaan kunut Nazila masih berjalan kerana peperangan di sana masih belum berakhir. Katanya juga kita juga kena beri kredit pada Perdana Menteri yang sangat berani memberi pandangan yang lantang terhadap saudara kita di Palestin. Mungkin kita ada perbezaan sedikit tentang perkara atau pandangan beliau yang lain dalam politik, tapi dalam mempertahankan hak Palestin sepatutnya kita beri sedikit pujian kepada Perdana Menteri, tegasnya. Beliau berkata demikian dalam podcast Fitrah dan Hujah bertajuk Ramadan Antara Adat dan Ibadah baru-baru ini. Dimoderatorkan oleh Rizal Azizan. Turut menjadi panelis ialah Mufti Perlis Datuk Muhammad Asri Zainul Abidin. Jadi mengulas lanjut, Rozaimi menyuruh agar mana-mana pemimpin di negara ini menjadi Perdana Menteri juga seperti Anwar memiliki pendirian teguh untuk memperjuangkan hak Palestin. Jadi saya mengajak untuk semua supaya dalam isu Palestin katanya kita semua letak politik kepartian ke tepi. Kita bersatu dan berdiri teguh atas kepimpinan yang membelah rakyat ini. Walaupun mungkin di luar, mungkin kita tak undi dia telah menjadi pemimpin kita apabila dia mengeluarkan kenyataan, kita rasa bangga katanya. Jadi tidak ramai pemimpin Muslim di luar sana yang berani untuk menyatakan pendirian bersama Palestin di hadapan pemimpin Barat. Ini satu pendirian yang kita kena sokong dan kita doakan. Inilah pendirian setiap pemimpin Malaysia apabila mereka menjadi Perdana Menteri. Mereka perlu menjadi Perdana Menteri yang tegas karena kita mau menghentikan keganasan katanya. Jika warga dunia dan agamawan di dunia memuji kesungguhan Perdana Menteri kita ataupun kerajaan Malaysia yang diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam isu Palestin, tidak ada sebab walaun masih terus mengejih katanya. Jadi saya sangat setuju ya dengan kenyataannya daripada Mufti ini. Jadi kenapa hari ini mereka geng-geng walauntit, geng-geng sapu bersih, geng-geng tebuk atap, ya geng-geng kaki fitnah ini tidak habis-habis sahabat semua
untuk mengeji dan juga memprovokasi, menfitnah, menyebarkan berita palsu, menyerang pribadi Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sahabat-sahabat semua, ini antara perkara yang sangat memalukan. Adakah ini ajaran daripada Parti PAS? Ya, memang sesuatu yang amat mengejutkan sahabat-sahabat semua. Itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan Anda? Anda boleh berikan komen pandangan Anda di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua ton keinginan, dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.